Okey, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak baca matematik tingkatan 4 bab 10. Matematik pengguna pengurusan kewangan. Okey. Apa yang kita akan belajar dalam topik ni ialah perancangan dan pengurusan kewangan. Okey. Perancangan dan pengurusan kewangan perlu diamalkan oleh setiap individu. Keputusan kewangan perlu dirancang setiap permainan catur. Setiap keputusan kewangan yang dibuat haruslah dipertimbangkan sebelum mengambil langkah seterusnya. Pengurusan kewangan secara berkhemah akan membantu seseorang individu bebas daripada bebanan hutang. Sejauh manakah bajet bulanan membantu seseorang mencapai matlamat kewangan? Jadi kat sini kita akan belajar pasal duit je. Macam mana kita nak uruskan duit kita. Macam mana kita nak uruskan kita punya impian-impian kita yang memerlukan duit dan sebagainya. Okey, maslahat bab. Pengurusan kewangan yang efisien diperlukan dalam kehidupan seharian. Pengetahuan tentang pengurusan kewangan boleh diaplikasi dalam bidang perakaunan, bursa saham, perniagaan dan sebagainya. Korang nanti kalau dah besar, dah habis belajar, korang nak bisnes ke, nak masuk bidang perakaunan, nak jadi accountant ke, nak buat saham ke, perniagaan apa-apa pun, pengurusan kewangan ni sangat penting, okay? So, this is topik yang sangat penting. Ada chest. Okay. Imbasan silam. Tan Sri Dr. Zeti Ahta Aziz. Tu yang ada sign dekat duit tu kan. Inilah dia orangnya, sign dia. Okey, menurut bekas Gabenor Bank Negara Malaysia Tan Sri Dr. Zeti Ahta Aziz, pendidikan kewangan amat penting bagi melahirkan masyarakat yang cekap dalam pengurusan kewangan dan kemahiran ini perlu diterapkan pada usia muda. Macam korang, muda-muda lagi. So, kita belajar tajuk ni. Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan buku wang sejak tahun 1999 bagi murid sekolah. Okey, perancangan dan pengurusan kewangan. Kita masuk subtopik 1, 10.1. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pengurusan kewangan? Pengurusan kewangan merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Daripada pendapatan kita tu, kita nak simpan, kita nak belanja, kita nak lindung dan kita nak laburkan. Jadi ada 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Yang pertama ialah menetapkan matlamat kewangan, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan dan mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, kita sambung. Menetapkan maklumat kewangan. Menetapkan maklumat kewangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Matlamat kewangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Contohnya, seseorang individu yang hendak menyimpan RM15,000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Ni dia cakap bab kahwin. Cikgu tahu yang muda-muda tu, dah habis belajar nanti nak kerja, nak kahwin. So, inilah yang kita kena belajar untuk pengurusan kewangan. Macam mana kita nak simpan duit untuk kahwin. RM15,000 dalam bank untuk kahwin. Okey. Yang pertama, A. Matlamat kewangan jangka pendek. Matlamat kewangan jangka pendek merupakan suatu matlamat kewangan yang hendak dicapai kurang daripada setahun. Matlamat kewangan jangka pendek tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Contohnya pembelian komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya. Contohlah kalau korang baru habis belajar and then korang terus kerja. Baru habis SPM terus kerja part time. Okey. Matlamat kewangan korang nak beli apa dengan duit gaji tu? Contohnya lah benda yang boleh capai dengan kerja part time sebelum masuk ke universiti. Contohnya nak beli telefon bimbit baru ataupun nak beli komputer riba baru. Untuk kegunaan masa hadapan. Jangan beli yang mengarut-mengarut ya. Kita beli yang kita perlukan untuk kemajuan kita. Okay, next. Matlamat kewangan jangka panjang. Matlamat kewangan jangka panjang merupakan suatu matlamat kewangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Matlamat kewangan jangka panjang melibatkan jumlah amount yang banyak. Contohnya, seseorang individu perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa
persaraan, pendidikan anak dan sebagainya. Contohlah macam cikgu dah kahwin apa semua. Okey. Matlamat kewangan jangka panjang sebagai contoh untuk membina rumah sebagai rumah persaraan. Jadi nak kumpul duit tu bukan kesikit tau. Kita nak buat rumah dah berapa puluh ribu, mungkin ratus ribu. Jadi itu yang kita cakap, kita maksudkan dengan matlamat kewangan jangka panjang. Sangat panjang lah sebab amount yang besar kan. Okey, kita baca yang ni. Tempoh masa untuk mencapai satu matlamat kewangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seseorang daripada pendapatan. Namun keadaan ini bergantung pada cara seseorang itu merancang. Dalam merancang kewangan, perkara paling penting yang perlu dibuat ialah menetapkan matlamat kewangan. Semasa menentukan matlamat kewangan, seseorang haruslah memberikan keutamaan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Contohnya, keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian yang diutamakan. Ya, pakaian perlu diutamakan. Kehendak ialah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Perancangan kewangan yang cekap akan membantu seseorang individu bebas daripada masalah kewangan serta mewujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan. Okey, sekarang dekat sini. Contoh keperluan dan kehendak. Okey, keperluan ialah makanan. Kehendak ialah nak makan chicken chop harga RM20 setiap hari. Okey, bezakan keperluan dan kehendak. Boleh tak kita hidup dengan nasi? Nasi dan ayam goreng dan ada kuah-kuah sikit yang berharga RM10 berbanding dengan chicken chop harga RM20. Kalau kita nak makan yang RM20 tu setiap hari pokai lah kita kan. Jadi sebenarnya kita boleh je hidup. Jadi keperluan kita ialah makanan, bukannya makanan yang mewah. Walaupun ianya masih lagi makanan. Okey? Okey, next. Matlamat kewangan smart. Matlamat kewangan atau financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep smart akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. 5 kunci komponen utama dalam strategi ini ialah S. Specific, M. Measurable, A. Attainable, R. Realistic, T. Time bound. Okey, bahasa Melayu dia khusus, boleh diukur, boleh dicapai, bersifat realistik, tempoh masa. Semua ni penting untuk kita dapatkan matlamat kewangan kita. Okey ya, kita masuk ni. Okey, Encik Yusof akan menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Dia kata SMART, specific, measurable, attainable, realistic and time bound. Adakah dia spesifik? Yes, spesifik. Sebab dia nak gunakan duit untuk apa? Untuk hari keluarga di Port Dickson. Measurable, boleh diukur tak? Measurable, yes, boleh diukur. Kerana matlamat Encik Yusof ni dihitung kerana beliau mengetahui jumlah yang akan diperlukan. Kita tahu kita nak guna berapa banyak. Adakah dia attainable? Bolehkah ianya dicapai? RM250 darab 6 bulan. Dia nak guna RM1,500 je, cukup tak? Dia cakap sebulan daripada 250 darab dengan 6 bulan. Boleh dapat 1,000. Betul lah, boleh dapat 1,500. Jadi ianya memang boleh dicapai. Okey, adakah ianya realistik? Yes, it is realistic. Menyambut hari keluarga, beliau akan menyimpan bagi tujuan tersebut. Memanglah realistik sebab cukup. Okey, kemudian time bound. Adakah dia ada tempoh masa? Yes, dia cakap kat sini tempoh 6 bulan. Alamak, banyaklah pula.
Okey, sampai sini je dulu. Kita akan sambung untuk yang seterusnya, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan ni kemudian. Okey. So, dekat sini saja untuk part 1. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa like and subscribe, support channel cikgu, okey? Cikgu akan usaha untuk perbaiki cara mengajar hari demi hari. Terima kasih. Bye-bye.